Alright. So, pelajar, okay, so first kita tengok kepada format lah. I hope semua dah dapat bahan ni. I hope all of you got the bahan ready yang pelajar. Okay, now. So, ini merupakan format mulai tahun 2021. And once again, student, okay, anda merupakan batch yang pertama yang akan menduduki peperiksaan SPM Admits based on the KSSM. Jadi anda sebenarnya kena berbangga kerana batch yang pertama, kan? Okay, so guys, this is the format of your SPM Maths, okay, SPM Advanced paper anda. Okay, as you all know, okay, kamu diberikan dua kertas 1 dan juga kertas 2. Okay, so look at paper 1 first pelajar. Tengok kertas 1 pelajar. Okay, dalam kertas 1, kamu ada dua bahagian pelajar. Okey, dalam kertas 1 kamu ada dua bahagian. Yang pertama adalah bahagian A, yang kedua adalah bahagian B. Okey. Now if you compare to the syllabus lama, paper 1 dia tak ada bahagian-bahagian. Dia paper 1 25 soalan jawab semua. That's all. 25 questions. Okey, 25 soalan jawab semua. Tak ada bahagian A, tak ada bahagian B. But kalau syllabus lama, dia punya soalan tu soalan pendek. Bermaksud markah diberikan adalah 3 hingga 4 markah saja. 3 to 4 marks each question. Okay? Tapi sekarang, in your paper 1, ada dua bahagian. Satu bahagian A, satu bahagian B. Okay? So, kalau tengok pelajar bahagian A, bahagian A kamu jawab berapa soalan? 12 soalan diberikan, wajib jawab semua, tak boleh pilih. Okay, bahagian A, 12 soalan, wajib jawab semua, tak boleh pilih. Markah diberikan adalah 64 markah, 64 marks. Okay? And then bahagian B, pelajar kita ada 3 soalan. Okay? Dan kita kena jawab berapa? 2 soalan saja. We only have to answer only 2 question out of 3 question. Okay? Yang membawa 16 markah dalam you punya bahagian B. Okay? So pelajar 64 markah tambah dengan 16 markah dapat berapa markah? 80 markah. So kertas 1 membawa 80 markah. Paper 1 give you 80 marks, students. Okay? That is your paper 1. Okay, now look at paper 2 pelajar. Kertas 2 ada 3 bahagian. Okay, 3 bahagian. Ini sama macam kita punya syllabus lama lah. Okay, so kertas 2 ada 3 bahagian. Kita ada bahagian A, bahagian B, bahagian C. Okay, now bahagian A kalau tengok pelajar, kamu diberikan 7 question over here. 7 soalan. Dan kesemua 7 soalan ini wajib jawab semua. You have to answer all the 7 question yang membawa 50 markah. Okay, 50 marks is given for you. Okay, that is for bahagian A. 7 soalan bahagian A. Okey, bahagian B, kita diberikan 4 soalan, jawab berapa? 3 soalan saja. Yang ini setiap satu soalan 10 markah lah. So, they give you 30 marks. Okey, bahagian B 4 soalan, pilih 3 saja. Okey, so dapat 30 markah. Bahagian C, 4 soalan juga, tetapi anda perlu jawab 2 soalan saja. Only 2. And each question carries 10 marks, so you get 20 marks over here. Okay, so bahagian A 50 markah, bahagian B 30 markah, bahagian C 20 markah. So bila kamu tambah ke semua markah dia, kamu dapat 100 markah. Okay, so pada kertas 1 membawa 80 markah, kertas 2 membawa 100 markah. Okay, and the time given, I think you all know, right? Okay, untuk kertas 1 2 jam, untuk kertas 2 2 jam setengah. Okay, 2 jam setengah, 2 jam 30 minutes lah. 2 hours and 30 minutes. Okay, so this is the time taken, time given for you dalam you punya SPM Admits anda. Boleh pelajar? So ini I think tak ada masalah. Can you go for next page? Pelajar so far so good? Okay, okay. Pelajar, inilah bahagian yang sangat-sangat penting yang cikgu nak terangkan. Okay, pelajar, this is the analysis yang cikgu dah buat untuk anda, khas untuk anda. Okay, pelajar, ini adalah analisis yang cikgu buat daripada soalan-soalan percubaan 2021 daripada semua negeri. Okay, daripada semua negeri. Okay, pelajar, semua tengok depan. Okay, look at paper 1. Tengok paper 1, pelajar. Okay, so kertas 1, as you all know, 80 markah, jam, 2 jam lah. Okay, 2 hours is given for you to answer the paper 1 question. 80 marks is given for you. Alright? Okay, now, dengar. When it comes to paper 1, as you all know, ada 2 bahagian kan? Kita ada bahagian A dan juga bahagian B. Correct or not? Okay, pelajar. Bahagian A, kamu kena jawab berapa soalan tadi? 12 soalan. Correct or not?
Okay, so this is the 12 soalan. 12 soalan. Answer all. How many marks? 64 marks. Okay, ini yang seperti mana yang I mention just now lah. 64 marks. Okay, now. Ramai pelajar tanya saya, sir, dalam bahagian ini, apa topik yang disoal? Pelajar, for paper 1, memang sukar untuk kita bagi tahu anda apa topik yang akan disoal. You know why? They can ask you overall all the topics. Mereka boleh tanya anda dalam paper 1 ini, semua topik secara purata. Okay, semua topik boleh disoal. Kecuali, you tengok saya berikan di sana, nampak tak perkataan kecuali? Okay, all the topics Form 4, Form 5, except kecuali solution triangle, index number, linear programming, kinematics of linear motion. Kecuali 4 topik ini. Okay, topik-topik lain, yes, boleh disoal dalam kertas satu anda. In paper 1, memang semua topik boleh disoal, kecuali 4 topik yang cikgu dah senaraikan di sini. Okay, sama juga dengan section B, bahagian B. Bahagian B, pelajar, kamu ada 3 soalan, correct or not? Okay, ada 3 soalan, tapi jawab berapa soalan? 2 soalan saja. Yang membawa 16 markah. Correct? Okay, so bahagian B ni pun, semua topik akan disoal, kecuali 4 topik ini. So for paper 1, boys and girls, memang semua topik boleh disoal, kecuali 4 topik ini. Okay, but look at the marks allocation. Untuk you punya paper 1 bahagian A, setiap satu soalan boleh membawa 4 hingga 7 markah. Okay, you mungkin ada soalan 4 markah, ada 5 markah, ada 6 markah, ada 7 markah. Bila tambah itu semua markah, kamu akan dapat 64 markah. For section A, the marks will be 4 marks, or 5 marks, or 6 marks, or 7 marks. Okay, that is your section A. Okay, dalam section B, kalau tengok 16 markah kan, you jawab 2 soalan saja kan? Bermaksud secara purata, setiap satu soalan, how many marks? 8 marks is given for you. Each question is 8 marks for your section B. Okay, so pelajar, paper 1, remember, paper 1, what topics yang you kena fokus? Basically, all the topic in Form 4, Form 5, kecuali 4 topik yang cikgu dah senaraikan di sini. Okay, pelajar, jelas? Paper 1, nothing much. Paper 1 memang nothing much. Paper 1, you kena fokus semua topik, kecuali 4 topik ini. That's it. Okay? Okay. Now, look at paper 2. Pelajar, paper 2. Pelajar, look at paper 2. Paper 2, we can specify the topic, paper 2. Okay? Baik. Pelajar, tengok kertas 2, pelajar. Kertas 2, 100 marks, masa diberikan 2.5 jam. Okay? 2.5 jam. So, kamu ada bahagian A, bahagian B, bahagian C. Pelajar, let me start first dengan bahagian C lah. I always like to start from bahagian C. Okay, pelajar tengok next page. Okay, now, the good news is, your section C, dia bagi 4 soalan kan? They give you 4 questions, and you have to answer only 2 questions. Correct or not? And markah diberikan 20 markah. That means, student, setiap soalan 10 markah. Okay? Now, the good thing is, pelajar, dalam bahagian C, inilah 4 topik yang akan disoal. I think most of you know about this, right? I think bahagian C semua dah tahu dah. Betul tak, pelajar? Yes or no? Bahagian C, I rasa all of you know what topics comes out in bahagian C. Correct or not? So bahagian C, I'm very sure all of you dah tahu lebih kurang apa yang disoal dalam bahagian C. Tapi bahagian B, bahagian ni not sure. Tak apa, saya terangkan kejap lagi. Okay? Now, in bahagian C, pelajar, okay, kamu diberikan 4 soalan daripada 4 topik yang berbeza. Okay, what is the 4 topics? Number 1, solution triangle, penyelesaian segitiga. Kinematics of linear motion. Index number. Linear programming ataupun pengaturcaraan linear. Pelajar, inilah 4 soalan yang disoal. 4 topik yang akan disoal dalam bahagian C. Pelajar kena pilih 2 saja. Okay? Now, I'm very sure kamu dah set your mind. Okay, dalam bahagian C, saya nak jawab ini je. 2 ni je. 2 itu je. Betul tak, pelajar? Have you decided what to answer in your SPM? No. Abigail, kenapa no lagi ni? Ada yes, Okay, now, let me tell you something. Kalau saya seorang pelajar, okay, now you must understand, bahagian C ni, okay, dalam SPM sebenar, you akan habis paper 1 dulu kan? Lepas tu baru masuk paper 2 kan? When it comes to paper 2, you buat bahagian A, bahagian B, bahagian C. Bahagian C is the last at-match question yang you can buat dalam seumur hidup anda. Do you agree with me?
Sebab paper 2, bahagian C. That's the last question yang you can buat dalam seumur hidup anda, for your lifetime. Correct not? So normally pelajar, bila masuk paper 2, bahagian A dah buat, bahagian B dah buat. Bila kamu sampai ke bahagian C, kebiasaannya, masa yang kamu ada, I tell you, lebih kurang 30 minit. Lebih kurang 30 minit ataupun kurang daripada 30 minit. Okay, I can tell you, this is average student time yang pelajar akan bagi tahu. Sir, I dah buat A, I dah buat B, sir. Bila buat bahagian C, sir, 30 minit saja. Pelajar, kalau you ada masa 30 minit saja, kalau nak pilih topik linear programming, is it a good idea? You must remember, you have to answer 2 questions in your section C tau. You kena jawab 2 soalan dalam bahagian C. Kalau kamu ada masa 30 minit and you want to answer linear programming, do you think it's a good idea? I don't think so. You know why? Sebab linear programming involving graph paper. Topik ini melibatkan graph paper. Pelajar, apabila topik yang melibatkan graph paper, pelajar confirm akan ambil masa. At least lah, paling teruk pun 20 atau 25 minit. So maksudnya, you hanya boleh jawab 1 soalan saja dalam masa 30 minit yang kamu ada tadi. Betul tak pelajar? Jadi, 1 lagi soalan, kamu tak dapat buat. So hilang 10 markah. You supposed to get 20 marks, bahagian C. But since you answer only 1 question, you get only 10 marks. So pelajar, saya tak begitu galakkan lah. Okay? I tak begitu galakkan pelajar ambil topik linear programming. Unless you betul-betul confident, you kata, sir, I can do very fast, go ahead. Tapi saya, personally, I don't encourage you to choose linear programming. Okay? Kalau saya seorang pelajar, ada masa 30 minit, you tahu tak apakah saya akan buat? Pelajar, saya akan pilih index number, saya akan pilih kinematics of linear motion. You know why? 2 soalan ini anda boleh jawab dalam masa maksimum 20 minit. Dalam masa 20 minit kalau anda dah tahu semua bahagian-bahagian dalam topik itu. Okay? Alright. Pelajar, dengar. Walaupun saya kata, this is 2 option. Tolong jadikan one more topic as backup. So, kenapa saya nak backup? Bahagian C 4 soalan, pilih 2 saja mah. So, I just prepare myself, kinematics of linear motion dengan index number. Cukuplah. Pelajar, dengar. Okay, Praveen, I'll come back to you. Okay. Walaupun you kena jawab 2, tapi jangan hanya prepare 2 saja. Tolonglah prepare 1 lagi topik. For example, kalau saya akan prepare solution of triangle. So, untuk bahagian C, walaupun jawab 2, tapi I'll prepare for 3. You know why? Mana tahu tahun anda topik index number ataupun topik kinematics of linear motion keluar soalan yang paling susah gila. Paling susah gila. What happened? You will stuck, You will stuck. So, as a backup plan, you should have another topic. You faham tak apa yang cikgu nak sampaikan di sini? Sebab bahagian sini 20 markah tau. You must get the 20 marks completely. Jangan awak sangkut. Okay, just because you just prepare only 2 topics, tapi one of the topics yang kamu prepare tu soalan ni sangat susah, hancur 10 markah. Jadi pelajar, my advice, tolong prepare topik index number. I tell you, index number kalau tak pilih, if you never choose index number, memang rugilah. Memang rugi, confirm rugi. Because index number is paling simple. Kan? So you can choose index number, kinematics or linear motion, backup jadikan penyelesaian segitiga ataupun solution of triangle. Alright? Okay, now I come back to question that Praveen asked me. Okay, Praveen tanya, sir, saya nak buat 3 soalan boleh tak? Okay, boleh. Tapi take my word, dalam SPM, you tak ada masa nak buat lebih. Okay, dalam SPM sebenar, trust me, you tak ada masa nak buat extra question. Okay, nak buat extra question boleh dengan syarat. Dengar. Paper 2 kamu dah habis bahagian A, kamu dah pilih 3 soalan bahagian B, kamu dah pilih 2 soalan bahagian C, dah buat, you semak everything. You semak everything one by one. Dah semak everything, dah lepas dah semak, ada masa lagi 20 minit, 15 minit. Then you can go with the soalan yang ketiga dalam bahagian C. Kalau tak, tolong jangan buat. Don't waste your time. Boleh faham tak pelajar? Understand? Last 2 year before pandemic, last 2 year, pelajar SPM saya, itu apa dia buat? Dia dapat paper 2, dia dapat paper 2, dia straight buat bahagian C. Okey lah kan, bahagian C tak masalah. Tetapi mangkuk ini, dia buat bahagian C 3 soalan.
dapat paper 2, okay, terus buat bahagian C. Bahagian C dibuat 3 soalan. You know what happened? Lepas dia buat 3 soalan bahagian C, dia masuk bahagian B. Bila masuk bahagian A, tak cukup masa nak jawab soalan bahagian A. So you answer me ya. Walaupun you buat 3 soalan dalam bahagian C, you still akan dapat 20 markah saja. Because they will choose mana-mana 2 saja. Betul tak pelajar? So bahagian ni yang you tak dapat jawab itu, kamu rugi markah lah kan? You understand not? Sebab tu saya kata, habiskan ke semua yang sepatutnya kamu buat, semak everything, kalau ada masa baru buat extra question. Kalau tak, tolonglah. Jangan fikir pasal buat extra question. Tolonglah. Okay? Now, kalau anda buat 3 soalan, jangan risau. Pemeriksa akan tanda semua 3 soalan, and pemeriksa akan ambil 2 soalan yang mempunyai markah yang tertinggi saja. Tertinggi saja. 2 markah yang tertinggi saja. Boleh faham? Dia walaupun you buat 3, dia tak bagi 30 markah tau. Dia hanya bagi ambil 2 soalan yang markah tertinggi saja. Okay? Praveen, did I answer question, Praveen? Okay. Tapi, I tell you, dalam SPM sebenarnya you tak ada masa nak buat extra lah. I tell you. Okay? Okay. So, pelajar, bahagian C, clear. Sudah settle. Jelas. 4 topik, you pilih 2. Tapi jadikan 1 topik sebagai backup. Settle. Alright? Okay. Now, bahagian B. It is interesting. Okay. Bahagian B, section B, pelajar. Okay, kamu diberikan 4 soalan. They give you 4 questions and you kena jawab berapa? 3 soalan. Berapa markah diberikan? 30 markah. Bermaksud bahagian B ini juga 1 soalan 10 markah. 1 soalan 10 markah. Okay, sir. You kata 4 soalan tapi you bagi banyak topik. Pelajar, ini adalah topik-topik yang disoal dalam bahagian B dalam semua soalan percubaan daripada semua negeri-negeri tahun 2021. As I told you, cikgu buat analisis. These are the topic that frequently comes out in bahagian B. Alright? Okay, mungkin ada yang apa terputus apa macam dah give up. Alamak sir, I thought bahagian B you kan bagi tahu sikit topik saja. Tapi bagi banyak topik lah sir. Okay, jangan risau. Let me tell you. Antara banyak-banyak ni kan, 2 topik ini okay, setiap tahun confirm keluar. Who can tell me what topic is that? Antara banyak-banyak ni kan, 2 topik ni confirm keluar. If you look at a past year question, every year mesti akan ada 2 topik ni. Even dalam you punya soalan percubaan pun, 2 topik ni mesti ada punya. Tengok pandai. Pelajar, walaupun saya bagi banyak topik, pelajar, take my word, linear law dengan probability distribution, setiap tahun dalam SPM tahun-tahun lepas dan juga untuk you punya percubaan pun 2 topik ini disoal. Jadi pelajar, sekarang sudah happy sikit, betul tak pelajar? 4 soalan kan? Bahagian B 4 soalan, you kena jawab 3. Kan? So, daripada 4 soalan tu, 4 soalan ni 4 topik lah kan? So, 2 topik you sudah tahu. Apakah 2 topik itu? Linear law dan taburan ke barang kalian. Pelajar, take my word. Dalam hati saya kata, yang ini, 2 topik ini okay, dalam hati saya lah, bukan saya lah, hati saya 2 topik ini 100% akan keluar. Okay, hati saya kata 100% akan keluar dalam bahagian B. Okay, linear law dengan taburan ke barang kalian. Okay, in fact, you ambil lah soalan-soalan tahun lepas dengan soalan percubaan semua negeri. Memang dalam bahagian B akan ada 2 topik ini kalau you perasan lah, kalau you perasan. Okay? So pelajar, 4 soalan, you pilih 3. Kan? Now, saya nak tanya anda, kalau you sebagai seorang pelajar, adakah kamu nak pilih linear law? Siapa yang kata no, that means something wrong with you people. Pelajar, linear law merupakan benda yang sangat mudah. Siapa yang kata tak mau pilih, that means something wrong with you. You tak belajar topik itu dengan baik. Okay? Pelajar-pelajar saya belajar dengan saya. You know how easy is this topic, right? Topik linear law bagi saya is like bonus for you. Okay? It's like bonus for you tau. Tak mungkin you tak pilih. Okay? So pelajar, I'm very sure saya galakkan anda ambillah topik linear law, hukum linear sebab very very simple. Okay? And then satu lagi topik probability distribution. Now you sudah tahu dalam bahagian B 2 topik ini like almost 100% akan keluar. Fokuslah 2 topik ini. Bermaksud dalam bahagian B, 2 topik dalam genggaman anda.
20 markah dalam genggaman anda tahu. Bahagian B 30 markah. So linear law 10 marks, probability distribution 10 marks. So 20 markah dalam tangan anda. Satu lagi soalan, topik mana? Saya tak berani bagi tahu. Sebab yang itu susah nak bagi tahu. So what are the topics? Satu lagi soalan tu. Mungkin circular measure, sukatan membulat. Mungkin vector, mungkin integration, mungkin differentiation, mungkin coordinate geometry atau mungkin progression. Okay, so mana-mana satu akan disoal. Tapi dua yang first, I tell you 100% lah. Hati saya kata 100% akan keluar. Okay, saya bagi tahu ini sebab saya dah buat analisis. Whatever I'm saying today, apa-apa yang cikgu berikan di sini adalah berdasarkan kepada analisis yang cikgu buat daripada soalan-soalan SPM sebenar tahun terlepas dan juga soalan percubaan 2021. Kau jangan bagi tahu, Mr. Yogi nak bagi soalan bocor tau. Dia kata dia dapat soalan. Ini topik-topik. Oi, janganlah macam tu. Saya tak kata macam tu. Saya tak suka kata macam tu. I don't like. Okay, there are some people saying that, saya dah tahu soalan dia. Saya tahu ni topik dia. Saya tak nak tipu anda. Okay? Saya ni seorang guru mempunyai etika. Jadi ini merupakan perkara yang saya dapat, hasil yang saya dapat after I did my analysis. Okay? But analisis saya, ingat, trust my word, analisis saya takkan lari sangatlah. Okay? I tell you, whatever I told you today, okay, almost 80-90% akan kamu dapatlah dalam UPN SPM. Mungkin 10% tu tak keluar. Tapi majority, 80-90% apa yang saya sebutkan, definitely will be out. Don't worry. Okay, so pelajar, bahagian B sudah settle. Okay, bahagian C dah settle, bahagian B settle. Okay, pelajar, saya mau tanya, contoh, kalau you nak score 20 markah bahagian C. Okay, bahagian B 30 markah kan? Okay, tapi dua topik you sudah tahu. So, 20 markah kan? So, C 20 markah, B 20 markah. 40 markah confirm sudah ada. Betul tak pelajar? Sebab you sudah tahu topiknya. Betul tak? Bahagian C kamu dah tahu topik, you prepare lah. Maximum you prepare 20 markah. Bahagian B, dua topik saya sudah bagi tahu, prepare untuk dua tu dapat 20 markah. Jadi confirm 40 markah daripada 100 markah kertas 2 sudah ada dalam tangan anda. Okey Okey, sekarang jom kita tengok bahagian A. Pelajar, so far so good Am I going too fast? So far so good? Okey Jelas Okey, good. So now tengok bahagian A. Okey, pelajar, bahagian A kamu tengok di sini. Section A dia bagi 7 soalan, jawab semua. Berapa markah? 50 markah. Setiap satu soalan membawa 5 atau 8 markah. Again, using sir. Sebanyaknya topik. Yes. Inilah topik-topik yang disoal dalam bahagian A. Yang pernah disoal dalam bahagian A. Okay, dalam you punya trial dan juga for the past year questions. Okay. Tapi ingat, antara banyak-banyak ni, satu topik ni every year mesti ada dalam bahagian ni. Who can tell me what topic is that? Yes, Abigail, you're right. System equation. Okay, system equation. Pelajar system equation, I tell you, guarantee bahagian ni mesti ada punya. Okay, every year, you look at a partial question, every year without fail, memang akan ada system of equation. So, dalam bahagian A, I would say, hati saya kata 100% ini akan keluar. Yang selebihnya, what are topics? Progression, trigonometric, function, indices, circular measure, differentiation, integration, coordinate geometry, quadratic function, and vectors. These are the topic yang akan disoal dalam bahagian A. Okay? Now, pelajar saya nak tanya. Mungkin ada yang tengah fikir, sir, dalam bahagian B pun you kata vektor. Dalam bahagian A pun you kata vektor. Yes. Sebab vektor ni pernah disoal dalam bahagian A dan juga pernah disoal dalam bahagian B. Maksudnya, kalau vektor keluar bahagian A, bahagian B takkan keluar vektor. Kalau vektor keluar dalam bahagian B, bahagian A takkan keluar vektor. Dia mesti salah satu saja. You faham tak? Macam topik coordinate geometry. I do mention the topic in bahagian A and also bahagian B. Salah satu. Kalau keluar dalam bahagian A, bahagian B takkan keluar. Kalau keluar dalam bahagian B, bahagian A takkan keluar. Tak pernah keluar soalan vektor, bahagian A pun vektor, bahagian B pun vektor. Tak pernah dalam sejarah SPM. No. Boleh Alright. So these are the commonly asked topics in your bahagian A lah. Dalam bahagian A anda.
Okay? Alright. So pelajar, these are the topics that I dah senaraikan untuk anda fokus untuk kertas 1 dan juga untuk kertas 2. Okay? Pelajar boleh faham? Boleh ya? Alright. So, ingat pelajar, contoh kalau you belajar topik vektor, you tak rugi tau. Sebab vektor definitely akan ada dalam soalan paper 2. Cuma kita tak tahu sama ada di bahagian A atau bahagian B. Tapi ada soalan, you boleh jawab. Coordinate geometry. Again, coordinate geometry also soalan yang sangat famous in paper 2. Cuma kita tak tahu bahagian A ke bahagian B. You baca sajalah, you prepare je topik itu. Bila kamu prepare, tak kisah keluar bahagian A ke bahagian B, you still can answer mah. You understand? Circular measure pun sama juga. I bagi dalam bahagian A dengan bahagian B. You just prepare the topic so that you able to answer bila keluar dalam A atau B. You tak rugi pun. Anyhow, semua topik-topik yang ni, you have to study so that you can answer your paper 1. Betul tak? Jadi, you tak rugi pun. You understand? So ingat you belajar satu topik memang tak rugi because you can answer in paper 1 and also in paper 2. Boleh Okay, pelajar, I think I'm done with the analysis. Okay, so you can refer that. Alright, these are the analysis yang cikgu dah buat untuk you punya AdMatch paper anda, SPM AdMatch paper anda. Boleh Okay, pelajar. Okay, saya nak bagi tahu satu berita buruk. Saya ada satu berita buruk. Siapa boleh bagi tahu apa? What is satu berita buruk tu? What is sad news? Anyone? Okay. Dengar? Abigail? Okay. Okay, bagus. Semua dah tahu Okay, pelajar. Dulu silibus lama okay, saya pun agak kecewa lah. I don't know why they do this. Saya pun agak sangat-sangat kecewa kenapa mereka buat benda ni. Okay? Last year lah. KBSM, format lama, SPM format lama, senarai rumus yang diberikan kepada anda adalah 3 muka surat. 3 pages. Tapi mulai KSSM, senarai formula yang diberikan kepada anda hanya 1 muka surat sahaja. So can you all see apa yang cikgu berikan di dekat depan ni? Inilah yang akan diberikan dalam SPM exam anda. Ayo, yes. Bukan you sedih tau. Saya sedih, satu lagi saya marah tau. Kenapa they do this, you know? Okay, apa salahnya bagi 3 page muka surat? Dah lah admin susah. Sekarang, formula pun dah dikurangkan. Aduh, pity the students, you know. Seriously. Okay? Jadi saya pun agak kecewa, agak terperanjat, agak marah. Dengan apabila saya fikir nasib pelajar saya. Okay? So, but then, inilah something that we cannot change. Something that beyond our control. Kalau saya pengarah KPM, definitely saya dah bagi tahu, tolong tukar, bagi 5 page formula. But too bad. So, apa kena buat pelajar? Ingat, whatever is given, tak payah hafal. Other than here, other than this page, other than formula, I'm sorry guys, you have to memorize. Okay? Not easy lah, not easy. You mungkin kata, sir, cakap senang. Memang saya hanya boleh cakap saja because I cannot do anything. I cannot change it. It's beyond my control. Okay? So please take note, dalam SPM anda, inilah formula yang diberikan. Ini saja. Exactly this. Okay? Okay, pelajar. Now, boleh kita pergi kepada soalan? Boleh? Okay. Pelajar, inilah soalan yang cikgu dah prepare untuk anda. Actually, I just take this question from your soalan-soalan percubaan. Who can tell me ini percubaan negeri mana? I'm very sure some of you pernah tengok soalan ni. Yes. Sekolah berasrama penuh. SPB. Okay, maybe di antara anda mungkin pernah buat tapi you rasa paper ni susah lah, banyak yang banyak yang saya tak tahu buat. No problem, kita akan buat. Okay, so pelajar, kenapa saya pilih SPB? Because as you all know, sekolah asrama penuh, mereka punya soalan dia memang standard dia agak tinggi sikit lah. Sekolah SPB dengan MRSM, their questions is a bit high, the standard. That's why I choose this topic lah. This paper SPB. Okay, pelajar. Now, I'm very sure I tak dapat buat semua soalan dalam modul ini. Sebab time is very, very limited. Alright? So, saya akan pilih lah sikit soalan daripada bahagian A, bahagian B, and bahagian C kita akan buat bersama. Boleh pelajar?
Okay, right. So nak start daripada bahagian mana? Bahagian A ke, nak buat bahagian B ke, nak buat bahagian C? Okay, since Abigail kata bahagian A, orang pertama reply saya bahagian A, so I think why not we do some question from bahagian A dulu. Kita buat beberapa soalan bahagian A dulu. Boleh ya? Sebab bahagian A kertas wajib. Bahagian A adalah semua kena jawab. Tak boleh pilih kan? Okay, cuba tengok nombor 1. Pelajar number 1, can you tell me what topic is this? Tu tengok pun sudah tahu. What topic guys? Ini topik triangle? Oi. No. Tengok betul-betul. Pelajar, soalan 1 adalah yes, coordinate geometry. Pelajar, tadi did I mention dalam section A, one of the topic is coordinate geometry. Yes or no? So coordinate geometry can be out in bahagian A ataupun bahagian B, paper 2. Tapi paper 1 boleh keluar? Yes, boleh keluar juga. Alright? Okay, pelajar, now, I think let me answer this question. Okay, pelajar tengok nombor 1. Okay. Rajah 1 menunjukkan garis lurus. Okay, garis lurus. Okay, X tolak 2Y sama dengan 3. Menyilang dengan garis Y sama dengan K. Okay, the straight line X minus 2Y equals to 3. Intersect the straight line Y equals to K. Okay, at A and X-axis at B, the point C lies on the Y-axis and the angle for ABC is 90 degree. Pelajar, I think all the information yang mereka sebut, mereka dah bagi dalam diagram kita. Okay, we know this is 90 degree lah. Okay, pelajar, sekarang semua tengok depan. Soalan pertama, what they want? They're asking us to find the K value. Pelajar, let's find the K value. Nilai K adalah di sini, betul tak? This is K value, right? So what's the coordinate over here? 0K, betul tak? Okay, cantik. Now, how am I going to find the K value? Pelajar, semua tengok depan. Okay, so first of all, mereka dah bagi awak straight line equation. Mereka dah bagi awak straight line equation untuk garisan AB. Alright, garis AB sudah ada equation. Pelajar, can I convert this into bentuk in a gradient form, bentuk kecurunan? Y sama dengan mx plus c, so that I know what is my m value, right? Okay, so pelajar, x tolak 3 sama dengan 2y. Nak cari y, 1/2x tolak dengan 3/2. So pelajar, can you please tell me what is the gradient for the line AB? 1/2. Correct or not? So I dah tahu gradient untuk garisan ini adalah 1/2. Okay, pelajar, sekarang saya nak tanya satu soalan. Okay, kamu dah tahu the gradient for AB is 1/2. Can you please tell me what is the gradient for the line BC? Apakah kecurunan garis BC? AB dah tahu 1/2. BC boleh tak kita cari? Boleh. Yes, very good. Bagaimana kamu tahu negatif 2? Because, tengoklah sekarang tadi kata 90 degree. Bermaksud ini adalah perpendicular ataupun berserenjang. Correct not? Garis berserenjang. Okay, garis berserenjang ataupun perpendicular. So kalau perpendicular, gunakanlah konsep M1 darab M2 sama dengan -1. Ataupun gunakan cara yang saja. Remember? 2 langkah. Langkah pertama, change the sign. Change the sign. Positif tukar negatif. Negatif tukar positif. Kan? Langkah 2, USD. USD means bukan US dulu. You put the number upside down. Terbalikkan nombor tu. So pelajar, di sini nak cari M very simple. Tadi M positif 1/2. Positif. Sini negatif. Sana 1/2. You terbalikkan dapat apa? Dapat 2. Pelajar, that is my gradient for the line CB. Student, do you agree with me? Semua faham? Alright, ini senang je kan? Perpendicular kan? So we know the gradient for the line CB is -2. Okay, jadi pelajar cukuplah. Okay, now here, boleh tak saya cari sini berapa? Any idea? How to find that? Tempat itu sebenarnya your x-intercept bagi garis AB. Betul tak pelajar? Okay, tempat ini adalah pintasan X bagi garis lurus AB. Persamaan serentak? No, you tak payah tak payah buat persamaan serentak, tak payah. Not necessary. Okay, pelajar tengok depan. Saya nak cari berapa nilai di sini kan? Correct or not? This is your x-intercept. X-intercept of your garis AB tau. So pelajar, you punya equation sudah ada dekat sini kan? Nak cari x-intercept, apa kena buat? Gantikan y kosong lah kan?
So pelajar, what is your X value now? Betul tak? Nak cari X-intercept, you can tell Y kosong. So pelajar, I dah tahu di sini adalah 3. So what is the coordinate? 3, 0. So pelajar, I think you know already how to find K. Kamu ada 2 koordinat. 0K, 30, the gradient -2. So pelajar, untuk jawab soalan A, gunakan formula gradient yang kamu dah belajar sejak tingkatan 3. Okay, the gradient -2. Okay, juga ambil nilai Y2, K tolak dengan 0, bahagi dengan 0 tolak dengan 3. So pelajar di sini K, okay, -2 per -3. Pelajar nak cari K, darabkan dapat 6. Pelajar, I dapat K sama dengan 6. Pelajar, faham tak semua? Understood? Semua jelas? You tengok berapa markah diberikan? 3 markah. Very simple. Okay, so dah dapat nilai K adalah 3. Faham Okay, I'm done with the soalan A. Alright, so we know that K is 3. Jadi cikgu tuliskan dekat sini, K dia 3 lah. Alright, let me write down, this is 3. Okay. Alright. Okay. Alright, so I'm done. K3 pula. Oh my God, K6. Oh my God. Minta maaf 6 I'm sorry guys. Alright, thank you. Okay. So, pelajar A dah settle Okay, sekarang tengok soalan B. Soalan B ni apa? Find the coordinates A. Pelajar nak cari coordinate A. Okay, nak cari coordinate A. Pelajar tengok depan semua. This is A, right? Correct or not? Okay, nak cari coordinate A, you kena cari X dengan Y kan? Pelajar, nilai Y sudah ada. Betul tak pelajar? Apakah nilai Y? 6. We got it just now, right? Okay. Sekarang, saya nak cari nilai X. Pelajar, apa nak buat? I got my Y value there. But now, I need to find my X value. Yes, very simple. Coordinate A located along the line AB kan? AB punya persamaan sudah ada. Correct not? AB punya persamaan adalah X tolak 2Y sama dengan 3. Kan? Jadi pelajar, ambil itu koordinat, masukkan dalam you punya persamaan. X saya tak tahu, saya mau cari. Tapi tu Y 6 kan? Masuklah Y tu dekat ni sini. So pelajar X sama dengan berapa? Positif 15. Correct or not? Jadi pelajar koordinat A yang juga dapat adalah 15, 6. Okey pelajar, dapat 1 markah sebab ini simple. Sebab tu dia bagi 1 markah. Very, very simple. Correct? Okey, B dah settle. Okay? Now, soalan yang terakhir. Luas segitiga ABC. Pelajar, nak cari area for triangle. Boleh tak? Can? Boleh. Okay? Sebab kita ada 3 koordinat. Kita dah ada koordinat 06, dah ada 30, dah ada 15, 6. So, gunalah formula yang kita dah belajar dalam topik ini. Kan? So, what is the formula guys? So, you have to start from 1/2. Lepas tu, buka modulus. Correct or not? Okay, so kita nak start daripada mana? Contoh, I start 06. Okay, kalau saya start 06, okay, lepas tu 30, lepas tu 15, 6, lepas tu itu saja ke? That's all ke? Boleh saya tutup? Tak boleh. Repeat balik apa yang kamu tulis in the first place kan? Ulang balik 06. Ulang balik 006. Okay, sekarang boleh tak kita darab? Can right? So 1/2 modulus. Okay, kamu nak darab menghala begini pun boleh ataupun begini pun boleh. Mana-mana satu. Tak kisah. Up to you. Okay, contoh cikgu darabkan menghala seperti ini. Okay, so 6 darab 3, 18. 0 darab 15, 0. 6 darab 0, 0 juga. Tolak. Okay, now I'm going this way now. Alright, I'm going this way now. 0 tambah 18. 15 darab 6, is it 90? Yes, 90. Okay, I got 90. So, plus 90. Okay, so pelajar, when you use your calculator, 18
tolak 18, I think got 90 lah. Kan? Pelajar, jawapannya berapa? 45 unit square. Simple as that. Okay, pelajar? Faham Cuba tengok satu soalan ni berapa markah? 3 tambah 1 tambah 2. How many marks? 6 markah. Bagi saya 6 markah ni anda akan dapatkan dengan lengkap. You must get it right on this question. Okay? You tahu what is the challenging part in this question? The challenging part here is soalan A. Kalau soalan A itu kamu tak dapat buat dengan betul. If your K value is wrong. K6 sorry K6 Okay. If your K value is wrong, do you think nilai answer for B and C is correct? Yes. That's the only problem question nowadays. Kalau A you salah, sorry lah, bye-bye. B dengan C confirm salah. Only the A is a struggle part. If you find the A dengan betul, B dengan C mesti anda boleh buat. Okay? Baik. Pelajar, semua okay soalan ni Alright, this is contoh soalan coordinate geometry. Alright? Okay, now pelajar. Semua dah catat kan? Saya tak nak bagi masa untuk catatkan. Sambil awak dengar, kamu boleh catat ataupun you can just screenshot lah. Lebih senang. Saya tak nak you copy, ambil masa, wasting time. I don't want. Because I nak discuss lagi banyak soalan. Okay? Okay, now pelajar. When I'm talking about area for the tak kisah triangle ke rectangle I nak terangkan satu benda pelajar. Okay? Boleh siapa malam ni? I just want to remind you lah. Sebab ini kesalahan yang pelajar biasa buat. Okay. Pelajar tengok depan Kalau contoh saya bagi awak rectangle lah, rectangle. Coordinate A, B, C dengan D. Okay? Okay. Contoh sini adalah contoh lah saya bagi sini coordinate dia contoh lah. I'm just pick randomly, saya tak nak fikir lah. So 2 1 3 5 6 7 3 6. Maybe saya letak sini 5 5 lah. Okay, pelajar. I nak cari area. So kita masih guna formula sama kan? Okay. Pelajar ingat bila awak masukkan dia punya koordinat, pastikan koordinat itu mengikut clockwise, ikut arah jam ataupun anti-clockwise. Boleh faham tak? You understand not? Contoh, you pilih 2 1. Okay, kalau choose 2 1 can, but ikut sama ada clockwise ataupun anti-clockwise. Kalau clockwise, after 2 1, 5 5, 6 7, 3 6, ulang balik 2 1. Itu kalau clockwise. Kalau anti-clockwise, you buatlah A, lepas tu D, lepas tu C, lepas tu B. Tolong jangan buat ambil A, masukkan A. Lepas tu tiba-tiba ambil C. Lepas tu D, lepas tu B. Kalau buat macam tu, jawapan anda confirm salah. Okay, pelajar, saya harap you tahu kan benda ni. You must follow clockwise ataupun anti-clockwise. Jangan main ambil je. Alright, I'm just want to remind you this because ramai pelajar buat salah benda ni. Can Okay, alright. Now, next question. Okay, next question, I want to choose, I'm just going to pick randomly pelajar. Okay, pelajar. Okay, pelajar, tengok nombor 7. Okay, I attracted with number 7. Cuba tengok nombor 7. I don't know whether you pernah buat soalan macam ni dalam you pen trial atau tidak. Tapi dalam SPB, mereka bagi soalan nombor 7. Cuba tengok nombor 7. Okay, who can tell me number 7 ini topik apa? Who can tell me number 7 topik apa? Yes, inilah topik log, surd, and indices. Okay, log, surd, and indices. Tapi dia bagi soalan log, bukan log biasa tau. Natural logarithm. Logaritma apa? Jati dalam bahasa Melayu kan? Dia melibatkan soalan logaritma jati. Yes. ln ataupun log base E lah. Okay? Very seldom, sangat jarang you can get question yang melibatkan natural logarithm. Sebab kita biasa buat soalan log biasa-biasa, itu dah boring lah, dah biasa dah. Kan? But this is something different. Okay, that's why I choose this paper. Okay? Okay, pelajar, tengok 7 ni. Okay, pelajar tengok 7A. Okay. At the beginning of the year 2020, okay, the population of a species of animals in a reserve forest area was estimated 10,000. Tahun 2020, dianggarkan 10,000. Okay. This number decrease, berkurang, menurun, so that
After T years, the population of animal N is given by pelajar ni formula dia. So, dia ni cerita dia. Dia kata, every year, okay, when the years goes, when the time goes, population semakin berkurangan. So, nak cari population yang berkurangan itu, kita gunakan formula apa? N sama dengan 10,000 E power negative 0.03 T. Mereka dah bagi formula untuk kita. Alright? Okay, sekarang soalan pertama pelajar. Apa soalan pertama dia? Find the populasi binatang tersebut pada awal tahun 2025. Find the population at the beginning of the year 2025. Pelajar, mereka dah bagi tahu 2020 anggaran 10,000. But apabila tahun berlalu, dia akan berkurangan. So kita gunakan formula yang diberikan. Correct not? Pelajar, formula is what? N 10,000 kan? E power 0.03. Pelajar, nilai T nak ganti berapa? From 2020 to 2025. Tengok. This is what I want. Ada yang kata 5, ada yang kata 6. That's why I purposely take this question. Ramai pelajar akan gunakan 6. If you use 6, the answer is wrong. You know why? Sebab dia kata awal tahun 2025. Pelajar, awal tahun means tahun 2025 tak lengkap lagi. Tak lengkap lagi pelajar. Jadi kita guna tangan. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Correct or not? So pelajar, okay, from 2020 to 2025, dia kata awal tahun tau. Now you tell me, 5 tahun ke 6 tahun? 5 tahun ke 6 tahun? 5 tahun. But you know what? The sad part, ramai pelajar letak 6. Aduh, sakit hati saya. Okay? If they say January 2020, sir, for example. Okay. Kalau dia kata, you mean populasi January 2020 is 10,000. Macam tu ke Abigail? Okay. Kalau macam itu, very simple calculation. January 2022 kan? Okay. So, January 2021, January 2022, January 2023, 24, 25. Okay. Dia kata awal tahun kan? Correct not? Dia kata awal tahun. So, masih juga 5 tahun lah. Masih is 5 tahun juga. Okay. 6 tahun kita ambil apabila dia kata pada awal tahun 2026. Pada awal tahun 2026, then is 6 years. From 2020 until 2026, baru 6 tahun. Here they said up to 2025, so kita ambil 5 tahun saja. Okay. So pelajar, gantikan 5. Okay, sekarang. Student. Boleh tak kita kira? Boleh tak guna kalkulator? Yes, Praveen. Yeah, correct. Okay, pelajar sekarang guna kalkulator, tolong kira. Tahu tak nak kira benda ni? I have a doubt, ramai tak tahu. Siapa yang tak tahu nak kira? Pelajar, tahu tak nak guna kalkulator? Tak tahu. Okay, very simple. Okay, dengar. Okay. Semua tekan 10,000 in your calculator. Okay. Lepas tekan 10,000, tekan shift, tekan butang yang ada LN. LN. Normally LN tu terletak sebelah butang lock. Lepas tu terus tekan negatif, terus tekan bracket negatif 0.03 darab dengan 5. Tutup kurungan. Pelajar, do you get the answer? I dapat 8607. Dia dapat point tau. Dia dapat point. Tapi animal kita tak boleh bagi point form. Mana ada animal? Can I say 8607.1 harimau? That means from where got 0.1 harimau? Tak dapat kan? So 8607. Pelajar, ini jawapan dia. Pelajar semua dapat tak answer in your calculator? Siapa tak dapat? Sebab different calculator, different style tau. I think so. I don't know. Calculator saya yang ni. So, I just tekan 10,000, tekan shift, tekan LN, bracket, negatif 0.03 darab 5. That's it. Semua dapat
Okay, A1 dah settle Alright, A1 dah settle. Okay, sekarang pelajar tengok pada A2. Okay. Cari tahun di mana populasi binatang tersebut menurun kepada setengah dari populasi pada tahun 2020. Find the year in which the population would be expected to decrease to half of the population in the year 2020. Okay, pelajar. Now, ini sangat menarik. Okay. Dia minta kita cari time. The T. Tahun tau. T is a time tau. Okay, dia nak cari berapa tahun. Dia ambil. Okay. So that the population menjadi separuh. Pelajar separuh bermaksud berapa? 2020 is 10,000. Kalau dikata separuh bermaksud 5,000 lah kan? Correct or not? Jadi saya gunakan formula sama. Gantikan N 5,000. 10,000 E power 0.03T. Now my job is I need to find the T value. Cikgu kena cari nilai T itu. Okay, pelajar. Who can tell me apa langkah pertama saya? Who can tell me what I must do? Yes, Praveen. Pelajar, ambil, bawa itu nombor. Saya tak nak itu nombor dekat sebelah kanan. Dekat sebelah kanan, I just want to see only the E. So, bawa ini 10,000, bawa ke sebelah kiri. Betul lah 10,000 Okay. So, pelajar, bawa ke kiri jadi bahagi kan? 5,000 divide 10,000, you akan dapat 0.5. Betul tak pelajar? 0.5 E negatif 0.03T. Okay. Sekarang pelajar, what I must do? I nak gunakan log kan? Log ini nak gunakan log base 10 ke log base E? Nak guna log biasa ke ataupun log natural logarithm? Kenapa natural logarithm? Sebab dia melibatkan E. Bila kau nampak je E, that means you must use log base E ataupun I would say natural logarithm ataupun logaritma jati. Correct not? So you nak tuliskan log base E pun boleh ataupun nak gunakan simbol ln pun boleh. Betul tak? Because log base E dengan ln is the same thing. Correct not guys? Log base E dengan ln is the same thing. Okay, so saya nak gunakan ln. Boleh tak? Sebab dalam calculator, you couldn't find log base E. Tapi you can find ln. Benda yang sama. Okay, pelajar, dia adalah benda yang sama. Boleh So, saya gunakan ln 0.5 ln E kuasa negatif 0.03T. So, pelajar sekarang apa you boleh buat? You can bring this ke depan. So, you can dapat ln 0.5 negatif 0.03T. This is ln E. Okay, pelajar. Sekarang saya mau tanya. ln E ni adalah sama dengan log base EE. Log base EE adalah berapa pelajar? 1. ln E itu is actually log base E kan? So, log base EE is 1. So, pelajar, now I can see is ln 0.5 negatif 0.03T. Sekarang nak cari nilai T, ln 0.5 bahagi dengan negatif 0.03. Pelajar, tolong selesaikan and tell me apakah nilai T yang kamu dapat. You get point form kan? Tapi tahun tak boleh point form. So, ambil berapa tahun? What do you get? You get 23 point something, right? Bukan Sekejap. ln 0.5 bagi negatif 0.03. Okay, I get 23.10 kan? So, I ambil 23. Okay, I ambil 23. Pelajar, tapi tak habis lagi. Tak habis lagi Dia tanya, pada tahun berapa? Pada tahun berapa? You sudah tahu, dia ambil masa 23 tahun. Untuk populasi itu kurang separuh. Yes. So, ambil tahun 2020 tambah dengan tahun 0023. 23 tahun. Maka, pada tahun berapa populasi jadi separuh pelajar? 2043. Yes. Pelajar, inilah jawapan dia. Okay. Pelajar ingat soalan logaritma jati ni, you sangat
Quite difficult to find, quite difficult to find questions involving the natural logarithm. Okay, tapi dalam SPB, mereka ada bagi soalan yang melibatkan natural logarithm. Before this, we were doing all the time biasa kan, soalan log. Tukar base, find the x, blah, 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 boring. That's why I choose these papers about other natural logarithm. Something different. Okay, and saya ada expectation, yang they can ask you natural logarithm dalam you punya syllabus. You know why? Sebab natural logarithm dengan cert adalah benda yang sangat baru dalam KSSM. Syllabus lama tak ada cert, tak ada natural logarithm. So natural logarithm dengan cert, benda yang baru dalam KSSM. Jadi normally kalau benda yang baru dimasukkan dalam KSSM, tahun pertama mesti ada soalan daripada bahagian itu. Okay, so please fokus lebih banyak kepada natural logarithm dan juga cert. Cert, tolong pelajar, boleh Alright? Okay, so A dah settle, I'm done. Now, I nak pergi kepada soalan B. Soalan B melibatkan cert. Alright? Okay, pelajar. Student A, okay student? So far so good? All good Semua senyap je ni. Ada soalan, tolong tanya pelajar. Please tak payah malu pelajar. Ada soalan, tolong tanya. Tak payah malu. So far so good Okay. Alright, good. So now, pelajar, soalan B. Ini dia. Okay. Pelajar, ini soalan yang melibatkan cert. As I told you, cert something different dalam you punya KSSM. Tapi dalam syllabus international, IGC semua, okay, tahu kan IGC? IGCE semua tu memang dah lama dah ada. Okay, so memang ada lama ajar cert untuk pelajar-pelajar IGCE. So bila saya tengok KSSM, KSSM kita baru nak belajar baru nak belajar cert. But before that, international syllabus memang dah ada lah. Okay, pelajar, jom kita tengok jawab soalan B ni. Okay, now question B here. Alright, tengok depan. Raja 2 menunjukkan dua buah segitiga ABC dan PQR yang kongruen. Okay, pelajar, apa maksud kongruen? Apa maksud kongruen? Ini dah belajar dalam modern maths? Yes, Pravin, you are right. Pelajar, kongruen bermaksud bentuk sama. Bentuk sama. Tapi tak semestinya saiz sama. Bentuk sama, tapi saiz berbeza tak apa. Janji bentuk sama. Itu kita sebut sebagai kongruen. Alright? Okay. So, sebelah kiri kecil, sebelah kanan besarlah. Okay. Sekarang soalan dia apa? Cari panjang X dalam bentuk A tambah B cert C, di mana A, B, C ialah integer. Determine the length of X in the form of A plus B cert C, where A, B, C are integers. 4 markah. Pelajar, secara jujur. Siapa yang benci soalan cert? Bagi tahu saya sekarang. Saya dah agak dah. Ramai yang benci. Okay, especially yang melibatkan conjugate. Kan? Darab conjugate lah, expand lah, bla bla lah. Okay, saya faham. Okay, saya faham ramai yang tak suka. Saya pun tak suka. Tapi terpaksa buat juga. Okay? Abigail suka. Bagus, Abigail. Okay. Alright. Okay, tak apa. Kita tengok bagaimana kita nak buat soalan ini, pelajar. Okay. Pelajar, kita guna sedikit konsep yang kita belajar dalam topik modern maths. Remember, dalam bahagian pembesaran, enlargement, kita belajar satu benda iaitu scale factor ataupun faktor skala. Do you remember, student? Do you remember faktor skala ataupun scale factor? Nisbah, ratio. What is the formula? Panjang image bahagi panjang objek. Correct or not? Length of the image divide by length of the object. Yes or no? Okay, pelajar. Cikgu nak andaikan yang kecil ni objek, yang besar ni image. Okay? Pelajar, faktor skala sentiasa sama kan? The scale factor must be same whenever you take any of the length, any of the side. Betul tak? Jadi pelajar, boleh tak cikgu tuliskan dengan menggunakan pengetahuan faktor skala ataupun scale factor, panjang image bagi panjang objek. Okay, so image X over objek berapa pelajar? Cert 3. Yang ini mesti sama dengan faktor skala. Kalau saya ambil cert 12 tambah dengan 2 over cert 12 tolak dengan 2. Adakah kedua-dua ni sama dengan
Yes or no? Yes. Kenapa? Sebab faktor skala sentiasa sama. Faktor skala sentiasa sama. Jadi I use that idea. I use that concept. Alright? Okay, sekarang our job is selesaikan and then make it X as a subject. Okay, pelajar, I hope you still remember dalam kelas saya tu, so I attended my class last year, tingkatan 4, dalam topik indices and logarithm, I teach you very detailed. Bila nak bagi jawapan dalam bentuk set, you can give the answer dalam bentuk set. But can we give fraction, especially denominator dalam bentuk set? Pelajar ingat kita boleh bagi jawapan fraction dalam sebutan set, but the denominator cannot be dalam bentuk set. Remember tak, dalam topik kita belajar itu bahagian rationalizing, merationalkan, something like that. Correct not? So pelajar, what we have to do is, kita perlu make sure denominator, penyebut kita, saya tak mau tengok itu set. So pelajar, I need to multiply with conjugate. I need to multiply with conjugate. Pelajar, do you remember conjugate? Ingat lagi tak conjugate? Siapa yang tak ingat? Buka buku teks anda, you tengok bahagian set, tengok bahagian conjugate. Okay? So pelajar, we need to multiply with the conjugate. So conjugate bermaksud darab set 12. Pelajar, tambah ke tolak? Tambah ke tolak? Yes, tambah 2. Sini pun darab benda yang sama. Okay? Alright. Jadi sekarang pelajar, cukupkan tuliskan tengok depan. Okay. So yang ini, I can just write set 12 plus 2 square. Sebab benda yang sama kan? Okay. Dekat bawah ni, boleh tak cikgu tuliskan seperti ini? Boleh ke tak boleh? Remember the concept? Kalau benda sama, tolak tambah, I can simplify dengan set 12 kuasa 2, tolak 2 kuasa 2. Simple maths, Ni form 3 punya ni. Kan? Okay, sekarang let's expand. Okay, I nak expand Pelajar, set 12 square, you dapat berapa? 12. Betul? Set 12 kuasa 2 dapat 12. And then 2 darab 2 darab set 12, kita dapat 4 set 12. And then 2 kuasa 2, 4. Di sini 12 tolak 4. Pelajar, I hope you know how to expand, right? Takkan nak expand pun saya nak terangkan one by one. Boleh pelajar Pelajar admits, I think you all should able to expand Expand ni form 1, form 2 tau. Boleh pelajar? Boleh Can students? Okay? Alright. So, X over set 3. Okay, 12 tambah 4, 16. Okay, 16. Okay, 4 set 12. 12 tolak 4 berapa pelajar? 8, right? Okay, pelajar. Sekarang saya mau tanya satu benda je. Sekarang cuba tengok dekat penyebut. Ada tak set? Tak ada set. Okay, cantik, bagus. Okay, tak ada Okay, cantik, bagus. Tengok dekat numerator, pengangka dekat atas. Dekat atas kita ada nampak set 12. Ask yourself, can you simplify the set 12? Sebab set pelajar, if you want to give the answer set can, but you must give in simplest form. Sebutan termudah. So pelajar, how to simplify the set 12? Any idea? Exactly, 4 darab 3 lah kan. We have to simplify pelajar. So X. Sorry sekejap X over set 3. Okay. Pelajar, 12 set 12 tu boleh tak cikgu tuliskan set 4 darab dengan set 3? Boleh kan? So pelajar, set 4 dapat 2. 4 darab 2, 8. Kan? So, X over set 3. 16 tambah 8 set 3 per 8. Pelajar, sampai sini boleh faham? Set 12, I pecahkan. Set 4 darab set 3. Set 4 boleh selesaikan, dapat 2. 4 darab 2, 8. Set 3 tak boleh ringkaskan lagi. You cannot simplify anymore. So, now,
Before I solve it, I think we can simplify. Macam mana? Tengok sini. I can factorize the 8, right? 2 plus cert 3 over 8. 8 boleh potong? Cantik. Now, itu cert 3 bawa ke kanan because I want the X. So, pelajar, I think I almost get the answer. Okay. So, when I bring it to right hand side, okay, wait cikgu tuliskan dulu apa cikgu dapat di sini. Wait, hang on just hang on. Okay. So I dapat okay X over cert 3. I dapat 2 tambah cert 3. Kan? Kamu dapat macam ni kan? Okay, jadi sekarang pelajar. Okay. The cert 3 itu saya bawa ke sebelah kanan saya, bawa ke sebelah kanan saya. Okay? Become darab kan? Okay, so bila kamu darabkan, you akan dapat 2 darab dengan cert 3 tambah cert 3 darab dengan cert 3. So, I think I've got the answer ready, guys. Cikgu akan dapat cert 3 darab cert 3 dapat 3 kan? Tambah 2 cert 3. Pelajar, adakah dia bentuk ini? Adakah dia bentuk ini, pelajar? Correct? Jadi pelajar, inilah jawapan bagi soalan tersebut. Berapa markah? 4 markah. This is set. This is question involving set. Okey, jap. Ada soalan dekat chat box, jap. So, if I want to do cross multiplication, of course can, boleh, tak ada masalah. Okay? Tapi you have to know how to simplify later. You kena ringkaskan lah. Okay? Alright? Okay. Pelajar, inilah jawapan dia. Okay, inilah jawapan dia, pelajar. Okay? So, this is soalan yang melibatkan set. Very seldom, saya tengok dalam soalan-soalan percubaan, sangat jarang keluar set keluar. Tapi dalam SPB, yes, ada set. Okay, again, I tell you, tolong berikan fokus lebih kepada natural logarithm dan juga set. Sebab itu benda baru dalam silibus anda. They will definitely ask you benda baru dalam exam anda. Okay? Alright, pelajar. So, siapa nak catatkan, I think you just take photo lah ataupun screenshot senang. Nanti boleh copy down later dalam you punya soalan. Okay, so pelajar rasa macam, sir, saya lemah topik set. Please do revision. Kalau siapa yang tak tahu apa tu conjugate, masalah. If you all don't know what is conjugate, pelajar, open your textbook. Your textbook, everything ada. Okay, your textbook, everything ada. Ataupun reference book, ada. Rujuk dan ulang kaji. Because I cannot teach you very detail apa tu conjugate, one by one. Sebab kita tak ada masa itu. Okay, I'm doing questions with you all. Dengan harapan kamu ada some basic lah. Okay, this is like normal class. Kalau normal class, I can do one by one. Relax, I will belajar. Tapi, this is a seminar. I need to do it. Discussion on the questions lah. Okay, yang pelajar, boleh? Okay, pelajar. So, ingat, please take note. Set dengan natural logarithm, fokus lebih banyak. Boleh? Pelajar, can I move on? Can I move on, guys? Boleh? Okay. So now, okay. Bahagian B. Pelajar, saya nak anda semua tengok bahagian B. Okay. Look at number 10. Ini pun satu soalan yang agak menarik. Pelajar, bahagian B, number 10. Number 10, topik apa, pelajar? Probability distribution. So, pelajar, tadi saya sebut dalam bahagian B, one of the topic yang 100% yang saya rasakan keluar. What is that? Probability distribution. So, ada tak dalam bahagian B? Memang ada. So, boleh tak kita buat soalan ni? Okay, jom kita buat soalan ni, pelajar. Are you ready? Dah bersedia semua? Okay, ini soalan agak menarik. Alright, this is quite interesting. Okay, pelajar. So, kalau saya akan make sure akan pilih topik dalam exam bahagian B. Sebab for me, probability distribution is very simple. Okay, it's very simple. Okay, dalam kelas saya dah ajar, okay, very detail A to Z. Pelajar-pelajar saya, I think you'll know, right? Saya ambil masa untuk ajar topik itu one by one dengan detail. How to read the bell-shaped graph. How to read the maklumat from the table. Everything one by one. Okay, I hope you still remember. So, based on that knowledge, kita lihat kepada soalan nombor 10 ni. Okay, pelajar tengok number 10. So, this is 10 marks question, bahagian B, 10 markah punya soalan. Okay. Okay. Now, in a school,
Okay, a total of 255 students set for the year end examination. So we know that jumlah pelajar 255 Okay, mengambil exam peperiksaan akhir tahun. Okay. The average mark in percentage follows the normal distribution. Pelajar mereka sebut dia mengikut normal distribution. Pelajar kalau normal distribution, dia bermaksud kita kena gunakan approach what? Normal distribution approach. Jangan gunakan binomial. Mereka sebut dengan jelas. Normal distribution. So you have to use kaedah ataupun approach normal distribution. Okay, with the mean of mean dia bagi simbol mu, okay, and variance mereka dah bagi simbol dia. So mean kita tak tahu, variance pun kita tak tahu. Dia hanya bagi simbol mean dengan simbol variance. Okay, that's fine. Okay, sekarang tengok soalan A. Okay, berdasarkan analisis yang dibuat oleh setiausaha peperiksaan, Puan Rahimah didapati 3.3% murid mendapat purata markah kurang daripada 50. 10.56% mendapat purata markah lebih dari 75. Tentukan nilai mean dan juga variance. Alright? So, pelajar dia dah bagi dua maklumat. Okay, it is found that 3.03% of student getting average mark less than 50 and 10.5% of student get average mark more than 75. Okay, pelajar sekarang ni the percentage itu merujuk kepada probability. Betul tak pelajar? 3.03% probability. 10.56% probability ke barang kalian. Correct not? Okay. So, kurang daripada 50. 50 itu you punya X score ke Z score? You punya X score ke Z score? Yes, very good. Pelajar remember, whatever maklumat diberikan dalam soalan adalah X score. Unless dia sebut purata markah Z score lebih daripada 75, then itu adalah Z score. Selagi dia tak sebut apa-apa pasal Z score, that means whatever info, whatever maklumat diberikan dalam soalan adalah score X. Okay? Alamak, sini macam tak ada tempat je nak buat. Okey. Pelajar, boleh tak cikgu buat dalam notepad saya? Boleh ya? Minta maaf tak ada tempat lah. Okay. Okay, I buat dekat sini lah. Okay. Here got a lot of space. Okay, cantik. Okay, pelajar, semua dengar? Okay. So, we know that kita punya mean dia bagi simbol ni dan kita punya variance dia berikan simbol ni lah. Okay. So now soalan A, we need to find these two things lah. We need to find the mean and then the variance. Okay, maklumat yang pertama, berapa percentage? Alamak, lupa pula. Pelajar, berapa percentage tadi? 3.03 Sekejap. Yes, correct. 3.03 Okay. So, I kena tuliskan macam mana pelajar? Tengok depan. I must write down like this. P, X, okay, tadi dia kata markah dia berapa? Kurang daripada 50. So, X less than 50 sama dengan, okay, 3.03 kan? Okay, tapi ingat, bahagi dengan 100. So, 0.0303. Yes, you are right. Thank you, Abigail. Okay, tapi ingat, soalan dia sebut, they want you to answer the question by using what approach? Normal distribution approach. Dengan menggunakan normal distribution approach. Betul tak pelajar? Tengok dia kata normal. Okay, dia dah kata di sini normal. So you must use normal. So kalau normal pelajar, you must gunakan Z score kan? So pelajar, jom kita tukar kepada Z score. Okay, 50 tolak dengan mean bahagi dengan standard deviation. Betul tak? That's the formula kan? So ini adalah sama dengan 0.0303. Betul? Okay, sekarang pelajar, let me lakarkan the bell shape graph. Okay. So, lorikkan dia sebelah kiri ke sebelah kanan? Lorikkan dia.
Where does the shaded region is located? Pelajar. Sebelah kiri ke sebelah kanan? Okay. Nak tahu kiri kanan very simple. Tengok simbol. Simbol dia kata less. Simbol dia kata less. Kalau less, kau letak satu garisan. Mana? Ke kiri. So, loreka dia mesti ke kiri. But berapa dia punya luas? 0.03. Pelajar, 0.03 means sangat kecil tau. That means probably somewhere here. Sorry. Okay, probably lebih kurang di sini. Pelajar, do you agree with me? Ini adalah area 0.0303. So kita nak cari nilai ini sekarang. So we need to find the value here. So kita kena gunakan table kita, our normal distribution table ataupun jadual normal kita lah, kan? Okay, so ingat 0.0303 Okay, I think I have it the table here. Hope so lah. Alamak, saya lupa nak prepare. Thank God ada. Nasib baik ada. Okay, pelajar, tengok depan. Saya nak padam ni. Okay, so we have to read from this table. Okay, pelajar. Tadi nilai berapa? 0.0303 kan? Betul tak? Okay, 0.0303. Okay, jom kita cari 0.0303 dekat tengah-tengah. Dekat tengah-tengah. Because 0.0303 is your area, your probability kan. So jom kita cari. Do we have 0.0303? Kalau tak ada, cari yang mana paling dekat dengan 0.0303. When I say dekat, ambil yang mana lebih sikit daripada 0.0303. So jom kita cari. 0.03. Pelajar, I think saya tak dapat tepat, tapi saya dapat almost there, lebih sikit. If not mistaken, is it 0.0307? Betul Cuba tengok, takut saya salah lah. Sebab mata saya dah lah pakai cermin mata kan. Kita tengok, I think that's the one nearest lah. Betul Okay, I can see. Yeah, betul Okay, so, jom kita dapatkan maklumat ni. Kamu tarik ke kiri. Sini berapa? 1.8. Tarik atas. Berapa? 7. Okay, pelajar. You see Okay. Kita dapat 0.0307. Tapi kita tengah cari 0.0303. So berapa lebih? How many extra here? 4 lebih. Okay, jap. Kartik, kenapa Kartik? 0.0301. No. Okay, Kartik. Okay. Remember I told you? You must take dekat dengan 0.0303. When I say dekat, you must ambil yang mana lebih tinggi sikit daripada 0.030. Jangan ambil lebih kurang. You faham tak, Kartik? Ingat ramai pelajar buat salah benda ni. Ambil, when I say paling dekat dengan 0.0303, ambil yang mana lebih tinggi sikit. Jangan ambil lebih rendah. Because when you ambil lebih tinggi sikit, tak apa. Because, you see bila saya tolak ni, ada dapat beza 4. So 4 ini, you can count him dekat sini. Ada tak 4? Ada sini. So ada 4, boleh count him. So berapa sini? 5. So the answer is 1.875. Kartik, do you got me, Kartik? You ambil lebih sikit. Yang perbezaan lebih itu, kita boleh count him dekat sebelah kanan saya ni. You faham tak? Kalau yang ambil kurang, you cannot add tau. You tak boleh tambah. Kartik, okay Kartik? Faham Pelajar-pelajar yang okay, boleh faham? Ini cara nak baca table tau. Jelas Okay, so I take 1.875 Okay, now. So pelajar, tapi ingat. Dari sebelah kiri tau. Kalau sebelah kiri mesti apa? Negatif kan? So negatif. Alamak, berapa nilai tadi? Lupa pula. Oh my God. Berapa tadi? 1.875 Okay. Okay, jap. Sir, cikgu 4 itu ada 2. So pilih yang mana satu? 4 ada 2? Jap. Okay. It's a good question. Pelajar, tengok soalan Pravin. Sir, 4 ada 2 lah. Sir, sini pun ada, sini pun ada. Mana-mana boleh. Ada 2 jawapan di sini. So your answer can be 1.875 ataupun 1.876. Mana-mana boleh.
Okay, mana-mana boleh Pravin, mana-mana boleh sebab Malaysia boleh. Okay, anything can. Dalam answer scheme pun tengok sini ya, saya tunjukkan. Tak tahu you boleh nampak ke tak nampak. Ada dua jawapan di sini. Got two answer. Okay, got two answer. So, mana-mana boleh, tak ada masalah. Okay, so, tapi saya ambil, saya suruh tuliskan. I just follow the 8 and 5 lah. Okay, so I put here negative 0.875. Okay, pelajar. Okay, jap. How I get 4? Okay, you see okay. Tadi from the table, I got nearer 0.0307, right? Okay. Tapi sebenarnya saya tengah cari berapa? 0.0303. I need to know berapa different. So that's why I did here. I minus. Juga ambil 0.0307 tolak 0.0303. The difference is what? 0.0004. Sebab tu saya cari 4 di sana. Boleh faham tak? Kevin. Boleh ya? That's why I got 4. Sebab saya suruh ambil lebih mah. So I need to saya kena adjust. Sebab tu saya kena ambil 4 daripada sana. Okay ya? Settle lah? Faham Okay. Pelajar, now come back to here. Okay. Now, pelajar sekarang boleh tak kita cari? Boleh? Apa kita buat? Tengok depan. Okay. Satu lagi pelajar. Ada pelajar tanya, sir, is it compulsory to lakarkan the bell-shaped graph or not? Is it compulsory? No. Tapi you know what? I can tell you, bila saya tak lakarkan ini you akan bagi jawapan apa tahu? Positive 1.875. Betul tak pelajar? Sebab you tak tahu whether the thing is located dekat kiri ke dekat kanan. Kalau kamu tak lukis tahu. If you never draw the bell-shaped graph, you terus tengok table cari jawapan, you akan letak jawapan positive 1.875, which is wrong. Correct or not? But when you draw, you sudah tahu, oh, dekat sebelah kiri. Sebelah kiri means you must put negative. Sebab tu saya galakkan anda lakarkan the bell-shaped graph. Without the bell-shaped graph, you cari boleh, tapi saya takut you letak positive. If you put positive, your answer will be wrong. Boleh faham tak pelajar? Understood or not? So when you sketch the bell-shaped graph, you akan faham whether it's negative or positive. Okay, so now, pelajar, I continue. Okay, so cikgu boleh buat equation lah kan? Ambil ni, sama dengan ini. Okay, so, punya persamaan, 50 tolak dengan min, over, standard deviation, sama dengan negatif 1.875. 50 tolak dengan min, sama dengan, you bawa kanan itu standard deviation, section PY, darabkan lah. You get this. Okay, pelajar, saya nampak satu persamaan ada dua unknown. Looks like melibatkan persamaan serentak. Betul tak pelajar? I think so. Sebab dia bagi dua maklumat tahu. Dia bagi dua maklumat. Satu maklumat dapat persamaan ini. I think lah. Sebab dia bila satu persamaan ada dua unknown, mesti persamaan serentak. Wow. Saya first time buat persamaan serentak melibatkan probability distribution. First time I'm doing. Inilah soalan SPB. Soalan SPB memang dahsyat. Memang dahsyat. They will try to think something different, something very new. Sebab itu soalan SPB dengan MRSM memang menarik nak buat. Okay? Alright. So, so I got equation I letak tepi dulu. Okay? Now I take my second one. Okay, the second maklumat pelajar. The second maklumat I think I can just do it here lah. Okay, cikgu akan buat dekat sini lah. Saya tak nak pergi next page. I just do it here. Okay. Second maklumat P, X. Pelajar berapa markah dia? Boleh tak bagi tahu saya? Markah dia, the second maklumat 75 Greater ke kurang? The second maklumat. Is it greater? Greater kan? Okay, so cikgu akan tuliskan di sini P X greater 75. Pelajar, what is the probability? 10.56%. So yes, 0.1056. Thank you, Abigail. So again, cara yang sama lah. Tukar X ni kepada Z score kan? Okay, let me tukar kepada Z score. Okay. 75 minus dengan mean over standard deviation sama dengan
kosong. Kosong point 10. Kenapa pen saya buat hal pula? Sekejap 0.1056. Okay. So, pelajar macam biasa, kita lakarkan the bell shape graph for this one. So, untuk ini, this is a bell shape graph. Okay, sekarang tell me. Now, lakaran dia, lorekan dia sebelah kanan ke sebelah kiri? Sebelah kanan. Why? Simbol dia greater kan? Okay, berapa dia punya area? 0.10. That means, somewhere here lah kan? Betul tak pelajar? So, ini adalah 0.1056. Jadi, kita kena cari nilai di sini. So, nilai di sini adalah positif. Correct not? Okay, jadi sekarang, kita kena refer kepada table lah. Untuk mendapatkan nilai di sini. Okay, so now 0.1056. Okay, jom. Before that, saya padam semua ni. .1056. Pelajar, let's find 0.1056 ataupun paling dekat dengannya. 0.10. Oh, pelajar. I dapat tepat-tepat. Ada kan? Tepat-tepat. Cantik, bagus. Alhamdulillah. Apa 0.1056. I got it, student. Okay. So, pelajar, cantik. Kita tak payah pening-pening. Ambil 1.25. So, 1.250 ataupun 1.25 lah, senang. Kan? Okay, cantik. Kerja kita senang. So, I sudah tahu di sini adalah positif 1.25. Not negatif, positif. Okay, so cikgu akan tuliskan di sini 1.25. So, now I can make an equation. Ambil ini sama dengan di sini. Okay. So, 75 tolak dengan mean over standard deviation sama dengan 1.25. Pelajar, memang sah ini adalah simultaneous, persamaan serentak. Memang sah. Sebab sini pun dapat 2 unknown. Alright. Pelajar, yes, it's persamaan serentak. So, pelajar, I got 2 equation. Boleh kita buat persamaan serentak? Can write? Okay, so, saya gunakan pen hitam. Okay, inilah persamaan 1 saya. Dan ini persamaan 2. Persamaan 2, I can just write down here lah, senang. 75 minus dengan mean sama dengan 1.25. Okay. So that is my second equation. Pelajar, I think persamaan serentak, you know what to do, right? I can easily hapuskan the mean, right? So I kena tolak. Okay. So pelajar 50 tolak dengan 75, you get negative 25. Ini akan hapus. Okay. And then negative 1.875 tolak dengan bracket negatif, minus dengan 1.25. I'm getting negative 3.125. So nak cari the standard deviation, I kena bahagi je lah kan. Negatif 25 bahagi dengan negatif 3.125. Pelajar, I dapat 8. Betul tak pelajar? Tapi ingat, soalan dia nak standard deviation ke variance? Dia nak CCN PY ke ataupun variance? Variance. So, if you know your standard deviation is 8, your variance simple lah. 8 kuasa 2 dapat berapa? 64 lah pelajar. Okay, so I got my variance ready. Okay, sekarang dah dapat variance kan? Can I find my mean? Can I find the mean? Of course can. Macam mana? Gantilah you punya variance dalam, ganti you punya standard deviation 8 itu dalam persamaan 1 atau 2. Correct not? Okay, alamak, tak ada tempat. So, okay, cikgu curi di sini lah. Cikgu curi tempat di sini sikit. Okay, so cikgu ambil persamaan ni lah. So, 75 tolak dengan mean 1.25 darab dengan 8. So, pelajar, bila you selesaikan, pelajar, you akan dapat, I think the answer is supposed to get is 65. Is it 65, pelajar? For the mean? Bila kamu selesaikan?
1.25 times 8. Yeah, I think so. Yeah, 65. Betul lah. Betul tak pelajar? Please correct me if I'm wrong. Betul Okay, pelajar. Inilah jawapan bagi soalan A. Something different Probability distribution melibatkan persamaan serentak. Not bad. Okay. So guys, semua faham? Jelas nak? Understood Okay. And let me tell you kebanyakan pelajar akan salah mana tahu? Sini. They forgot to put negative. Sebab you tak lakar. Bila tak lakar, you tak tahu sebelah kanan ke sebelah kiri. Sebab tu saya kata lakarkan. Lakarkan, then you know negative or positive. Then you can put the negative there. Okay so tolong lakarkanlah to be safe. Okay. Pelajar ada nak tanya apa-apa soalan? Untuk soalan ni? Kalau tak ada, anda boleh just screenshot so that I can continue the next question. Boleh Can I go next question now? Boleh? Okay. So, all right. Go back to my question here. So, untuk soalan A, you tengok berapa markah? 5 markah. Okey lah. Boleh lah. 5 markah. Sebab tu dia melibatkan persamaan serentak. Okey. Pelajar sekarang jom kita pergi kepada soalan B. Alright. Pelajar soalan B. Take a look. Okey. Jadual 2 menunjukkan ketiga-tiga kategori anugerah mengikut julat purata markah dalam peratus tertentu. Table 2 shows the 3 categories according to the specific range of average marks in percentage. Okay. So, okay. Siapa yang dapat markah 65 dan ke atas, dia akan dapat gangsa. Siapa dapat markah 80 dan ke atas, dapat silver, perak. Siapa yang dapat 90 and above, dapat platinum. Alright? Okay. Soalan pertama. Find the probability of student not getting any award. Pelajar, saya nak tanya. Kepada pelajar yang dapat markah berapa, yang tak dapat apa-apa anugerah? You tengok table itu, fikir sikit logik. Okay. If you said less than 65, the answer is wrong. Okay, dia macam ni belajar. Sebenarnya dia kata 65 dan ke atas dapat gangsa kan. So, dia kata tidak menerima sebarang anugerah. That means the working anda mesti X less than or equal to 64. Do you agree with me? Bermaksud daripada 64 dan ke bawah, sorry lah, tak ada hadiah, tak ada apa-apa hadiah. Okay, tak ada apa-apa hadiah. This is exact. Tepatlah. 64 dan ke bawah memang tak adalah. Okay? The moment you reach 65 dan ke atas, baru you akan dapat gangsa. Correct or not? Okay. So, now, macam biasalah. Tukar X score kepada Z score. Okay. So, 64 tadi mean dia dapat kan? Pelajar mean tadi berapa? Lupa pula. 8 8. Betul. So, 8 ke? Bukan. 65. 65 kan? Just now. 65. So, 65. Standard deviation dia berapa 8 kan? Is it 8? Kita buat tadi. I got standard deviation 8. Betul? 8. Okay. So, pelajar, kita selesaikan ini. So, what do you get? Negative 1/8 kan? Negative 1/8 dalam point form, negative 0.125. Betul, pelajar? So, now, kita conteng kita lakarkan. I always lakarkan. Saya tak nak buat tanpa lakaran. Okay. Pelajar, now, the Z score negatif tau. Negatif maksudnya dekat sini, sebelah kiri. Let's say dekat sini lah. Negatif 0.125. Pelajar, lorekkan di mana? Sebelah kiri ke sebelah kanan? Sebelah kiri ke sebelah kanan? Sebelah kiri, because it's less than equal. So, lorek di sini. So, of course, you cannot find the probability untuk sebelah kiri. Correct not? So, apa kena buat? You kena pantulkan. Flip the graph. Bila flip the graph, positif 0.125. Sekarang boleh tak cari untuk sebelah kanan? Of course can. Sebab area di kanan, area di kiri memang sama. Kenapa? Sebab symmetrical.
Bell-shaped graph is a symmetrical. Correct not? Positif 0.125 ke kanan dengan negatif 0.125 ke kiri mesti sama sebab symmetrical. Correct not? So pelajar now boleh tak anda guna table anda cari 0.125. Okay, I think let me find the table. Okay. Saya tolong anda how to read 0.125 Okay. So cuba nak padamkan ni dulu. Okay. 0. Lama. Apa tadi? 0.1025 0.125. Okay, 125. Okay. So guys, 0.1 tengoklah dekat sini 0.1 dekat sini. Kan? 2 di sini, 5 di sini. Okay, so I got here 0.4522. Dekat sini berapa pelajar? 20. 20 means 0.0020. Kita kena tolak. So I get 4502. Pelajar betul tak? Is it 0.4502? Betul Okay, I got the answer ini. So I balik kepada saya punya soalan 0.4502 Boleh Okay, so I go back to my question. So I dah tahu the area, alright, the area share 0.4502. So of course dekat sini pun area dia samalah sebab dia symmetrical. So guys, the probability is this lah, habis. Okay pelajar, semua faham? Jelas Understood? So probability untuk pelajar yang tak terima apa-apa anugerah is basically P bracket X less equal 64. That will be the answer. Okay? Okay, can I continue with Roman 2, the last one? Roman 2? Can I? Okay, pelajar tengok soalan nombor 2 ni. Okay. Bilangan murid yang mendapat anugerah perak dalam peperiksaan tersebut. Anugerah perak. The number of students who received the silver award in the examination. Okay, pelajar. Before that, boleh saya padam ni? Can I erase it? Can I? Boleh padam Okay, so cukup padamkan. Pelajar, now let's find the number of students who got the silver. Pelajar tengok silver. Silver berapa markah dia? More than 80 kan? 18 more than 80. So bagaimana nak tulis benda ni? If you write like this student, your answer is wrong. Tahu tak kenapa wrong? Who can tell me? You tengok betul-betul. Fikir betul-betul. Bila you letak more than 80, it can be 92 also, right? It can be 93 also, right? 91, 92, 93 itu masuk dalam platinum. Tapi saya nak hanya bilangan pelajar yang terima silver saja. Jadi how do we write that? Pelajar, very simple. Tengok depan. Kita akan tuliskan seperti ini pelajar. Tengok depan. Okay, we will write down P X letak di tengah. Di sini cikgu letak 80. Di sini cikgu letak 89. Betul tak pelajar? Maksudnya di antara 80 hingga 89 sahaja akan terima perak. 90 tak boleh sebab 90 and 90 onwards is considered platinum. Logik tak pelajar? If you just put greater equal 80, 80 tu can be until 100 tau. Bermaksud you're calculating student who receiving silver and also platinum. Tapi sekarang saya nak silver sahaja. So antara 80 dengan 89. That's how it works. Jelas ya? Okay, so macam biasalah tukar kepada Z score dululah. So 80 tolak 65 over 8. 89 tolak 65. 65 kan? Betul lah 65. Okay. Okay. So now, selesaikanlah. Dapatkan dua nilai X ini and then
we can sketch the bell-shaped graph. So sini dapat berapa? 80 tolak 65 bahagi 8, 1.875. 89 minus 65 bahagi 8 dapat 3 Okay. Alright. Pelajar, now jom kita lakarkan bell-shaped graph. Semua tengok depan Okay. So bell-shaped graph. Okay. So 3. So 3 bermaksud somewhere here. Kan? 1.1 ni I think somewhere here. 1.875. So saya kena cari antara ini. Pelajar, is my sketching is correct? 1.75 dengan 3 semuanya di sebelah kanan. Correct or not? So how do you find this? Very simple. First, kita kena cari the probability untuk 1.85 ke kanan. 1.875 ke kanan. Pelajar, boleh tak minta tolong tengok you punya table anda, normal distribution table, bagi tahu saya 1.875 ke kanan. What is the probability? Tolong. Use your table. 1.875. 1.875. 1.875. Mana table saya ni? Okay. Okay, sekejap I think you better find from here lah. Takut you bagi salah ke apa, kan? Salah tengok ke? 1.875. 1.8 is here. 7 is here. Okay. 5 is over here. So, kena tolak 4 Okay, so pelajar. 0.0307 tolak 0.0004. Pelajar, adakah jawapannya 0.0303? Betul? 0.0303 betul Okay, so I balik kepada soalan saya. Okay, so the probability here 0.0303. Pelajar sekarang 3 dan ke kanan. 3 ke kanan. So basically 3.000 lah kan? Ini senang je. Tengok table anda bagi tahu saya 3.0 berapa? 3 means 3.0 lah kan? What do you get? Tengok 3.0 saja. Apa jawapannya? 3.00. Pelajar tolong saya. Dapat berapa? Kenapa lama sangat ni? Tengok je dekat table ni. 3.0. 3.0. Dah. Inilah 3.0. This one. 0.00135. Correct not? 3 tu maksudnya 3.00 lah kan? So, this one lah. Okay? 0.00135. Betul tak? Belajar, are you there? Are you there? Betul Okay, alright. So 0.00135. 0.00135. 0.00135. 0.00135. Pelajar sekarang nak cari kawasan loreh, apa kita buat? To find the shaded region, apa kita buat pelajar? Tolak 0.0303 tolak dengan 0.00135. We have to minus, right? Correct or not? So bila kita tolak, dapat berapa? 0.0303 minus 0.00135. I dapat 0.02895. That is the probability, boys and girls. Tapi ingat, ini bukan final answer ya. Ini bukan final answer ya. Kenapa? Sebab soalan dia nak bilangan murid. They want number of student. Pelajar, you just darab dengan total student. Cuba tengok di atas sekali. Berapa total student dia bagi tahu?
255. 255 ke 225? 255 kan? Okay, so 255 lah. Kamu darabkan dengan 255, I dapat point form. Tapi jangan letak 7.3 pelajar. Mana boleh 7.3 kan? So berapa orang? 7 students ataupun 7 pelajar. So guys, that is the answer. Okay? So, satu soalan ni lengkap dapat 10 markah lah. One complete this question, kamu dapat 10 markah bahagian B. As I told you, bahagian B, I can tell you, mesti akan ada soalan daripada probability distribution dengan linear long. Jadi, banyakkan latihan dalam 2 bahagian ini. Okay, pelajar? Jelas semua faham? Understood dah? Alright? Okay, great. Bagus. Okay, so, masa berlalu cepat sangat lah. Okay, now. So now, okay. Pelajar, can I do one question dalam bahagian C anda? Okay, mungkin I tak dapat habiskan, tapi I just buat sampai mana yang cikgu boleh buat lah. Can ah? Okay, tengok number 13. Pelajar number 13, nak buat number 13 index number ke ataupun nak jawab kinematics? Okay, but anyhow, I don't think so I can finish up everything lah. I can just discuss until where I can do. Nak buat index number ke kinematik? Saya mana-mana pun boleh, tak kisah. Index number? Kinematik. Alamak. I think I asked you the wrong question. Ada yang index, ada yang kinematik, ada yang index, ada yang kinematik. Okay, I tell you what. Okay. I think index number, I think all of you can do, right? I rasa index number lebih senang. I personally feel like index number, I think majority boleh buat. Kan? Boleh tak cikgu buat 15? Kan ah? Boleh ah? Saya tahu semua tengah marah saya. Kau ni baik tak payah tanya babi lah kau kan. Saya tahu. Jangan marah. Tolong. Saya tersalah tanya. Okay. Alright. So can I just do kinematic? Boleh ah? Kan ah? Okay. Pelajar tengok 15. Okay. Okay. Actually I wanted to discuss everything tapi masa lah. Masa tak cukup 2 jam tu. So I can just touch and go lah. I just discuss a bit here and there. Alright. Okay. Now. Come back to my number 15. Okay. Now, nombor 15 ini kalau I tengok, okay. Okay, ada 10 minit lagi lah. I just do until where I can do lah. Okay. Raja 8 menunjukkan kedudukan dan arah gerakan zarah A yang bergerak di sepanjang suatu garis lurus dan melalui satu titik tetap O. Okay. Diagram 8 shows the position and direction of motion of particle A that moves along a straight line passes to the fixed point O. Pelajar, that's maklumat. And then mereka dah bagi kepada kita the persamaan V. Okay, dia dah bagi persamaan V bagi zarah A. Alright, the V equation for the particle A, that is 6 tambah 4T tolak 2T kuasa 2. Okay, alright, soalan pertama saya. Find the velocity of the particle when passes through the point O for the first time. Pelajar, please take note. Dia kata, passes through the point O for the first time. Pelajar, remember, kalau dia kata first time, bermaksud, in some other word, dia minta kita cari initial velocity. Okay, initial velocity. Bermaksud, pelajar, dekat fixed point O, okay, the T adalah kosong. Do you agree with me? Adakah anda setuju dengan saya? Jadi, nak cari initial velocity, very simple. Ambil persamaan V yang telah diberikan kepada kita. Gantikan T itu dengan kosong. Jadi, pelajar, jawapannya apa, pelajar? Jawapannya adalah 6 ms power negatif 1. Okay? Boleh? So, untuk yang ni, I think they give you markah. Berapa markah? Let me check the answer scheme. 1 markah saja sebab terlampau senang. Terlampau senang kan? Okay. Now, sekarang tengok Roman 2. Okay. Sekarang apa dia nak? The time in second when the particle changes its direction. Okay, pelajar. Take a look. Take a look. Masa dalam saat apabila zarah A bertukar arah. Okay, dalam saya punya kelas, saya dah ajar tau. Pelajar-pelajar saya ada nota saya. Remember not? Saya bagi nota saya, the first 3 pages, nota penting. Pelajar-pelajar saya, do you remember? 3 muka surat pertama, nota-nota penting kan?
Okey, dalam nota tu juga sebut. Kalau dikata bertukar arah, change direction, ataupun berhenti seketika, ataupun U-turn, pelajar, what we have to do? Apa yang akan menjadi kosong? Yes, pelajar remember, changes is direction. Bertukar arah, ataupun U-turn, ataupun berhenti seketika, stop instantaneously. You must remember the V must be 0. So bila saya nampak istilah ini, saya sudah tahu ini confirm V kosong. Kan? Jadi pelajar persamaan V sudah ada kan? Cuba buat dekat sini. So persamaan V dah ada, ganti je V itu dengan kosong. Okay. So I think you get a quadratic. So pelajar kalau kuadratik gunakan you punya calculator. Can you please tell me apakah dua nilai T yang kamu dapat? Thank you guys. Tolong saya. Apakah dua nilai T yang kamu dapat? Okey, 3 dengan negatif 1. So pemfaktoran jangan lupa. Pemfaktoran jangan lupa. Okey, but you ingatlah sikit. Kan, T tu time. Boleh tak time tu negatif? Tak boleh. So ini letak reject. So jawapannya adalah 3 saat. So during the third second, the Zara A akan buat U-turn ataupun change its direction. Boleh faham pelajar? Jelas ya? Can Okey, sekarang soalan Roman 3. For the Roman 2, markah diberikan adalah 2 markah. You ganti V kosong, 1 markah, dapatkan nilai T 1 markah, 2 markah. Okey. Pelajar tengok Roman 3. Okey, tengok Roman 3. Okey. Jarak dalam meter yang dilalui oleh Zara A dalam saat yang ke-6. Pelajar? Saya dah ajar. Bagus Abigail. Pelajar ingat ini dua benda saya nak terangkan tau. Okay, kalau if you in my class, I think saya dah terangkan. Ada 2 jenis soalan mereka boleh tanya pasal jarak. Number 1, they will ask you to find the distance travel for the first 5 second. Pelajar, kalau dia tanya, cari jarak untuk 5 saat yang pertama. First 5 second. Bermaksud, you kena cari jarak S0 sampai S5. Kan? T0 to T5 kan? From 0 to 5. Kalau saya tanya, find the distance travel for the first 10 second. Bermaksud, 0 hingga 10 second. Tetapi kalau soalan tanya, find the distance during the 5th second. Ataupun in the 5th second. Remember, during the 5th second ataupun in the 5th second, bermaksud you kena cari distance daripada T4 hingga T5 sahaja. Kalau dia kata during the 10 second, in the 10 second, during the 10 second ataupun in the 10 second, bermaksud cari jarak antara 9 saat hingga 10 saat. Pelajar, boleh faham tak? Pelajar-pelajar saya, do you remember I taught you this in my class? Do you guys remember or not? Okay? So pelajar-pelajar lain tolong ingat benda ni Ada 2 jenis soalan. Kalau dia kata first 10 second, that means 0 to 10. Simple. Kalau dia kata during the 10 second ataupun in the 10 second, so 9 second to 10 second. Boleh Okay. So but before that, if you want to find distance, you kena ada persamaan apa? What equation you should have? Exactly Abigail. We need to have persamaan S ataupun sesaran. Displacement equation. Correct not? So dalam soalan, kita cuma ada persamaan V sahaja. So how to get persamaan S? How to get persamaan S? Yes. Pelajar, satu lagi perkara dalam topik ini sangat penting adalah SVA. Dalam kelas saya sudah ajar banyak kali SVA. Okay, ini kita differentiate. Atas kita differentiate Atas kita differentiate. D for differentiate. Bawah kita integrate. Please remember this. Ini sangat-sangat penting. Okay. So now I need to what? Integrate. From V to get S, I kena integrate. Okay. So pelajar. So let me integrate. Tengok depan. S sama dengan integrate V dt. Okay. So saya punya persamaan V 6 tambah 4T tolak 2T kuasa 2 dt. Okay. So when I integrate, very simple. 6T kuasa 2 per 2 tambah kuasa 2 pula. Kuasa 1 lah kan? Minta maaf pelajar. 6T je lah kan? 6T tambah 4T kuasa 2 per 2
tolak 2T kuasa 3 per 3 tambah dengan C. Okay? So nak cari C apa kita buat? Ganti S dengan ganti T. Correct not? Pelajar, apakah nilai S dengan T? Dia kata passing through the fixed point O kan? Melalui fixed point O. Kalau fixed point O bermaksud S kosong, T pun kosong. So pelajar, bila ganti S kosong, T kosong, you punya C pun akan menjadi kosong. So you punya persamaan S adalah 6T tambah 2T kuasa 2 tolak 2 per 3 T kuasa 3. Pelajar, inilah persamaan S yang kamu sepatutnya dapat. Okay? Jadi sekarang pelajar, very simple. Now, kita diminta untuk mencari apa? The distance untuk side yang ke-6. Pelajar, side yang ke-6 bermaksud apa? T 5 sehingga T6. Betul tak pelajar? T5 to T6. Okey, sekarang. Apabila T adalah 5. Pelajar boleh tak tolong gantikan T itu 5 dalam persamaan S and tell me what is the value yang kamu dapat? Negative 10/3 Betul Okey, negative 10/3. Thank you. And kalau saya ambil T6, berapakah nilai S dia pelajar? Negative 36. Betul Boleh percaya Okey. Pelajar, this is displacement. Kan? Saya nak cari jarak tau. Pelajar, nak cari jarak, boleh tak nilai dia negatif? Cannot be right. So, ini letak modulus supaya dia menjadi positif. So, 10/3 dekat sini positif 36. So, pelajar now boleh tak cari jarak? Can. Ambil jarak 36 tolak dengan 10/3. Okay, so pelajar 36 minus 10/3. Pelajar, I dapat 32.67 meter. That is the distance. That is the distance. Okay, pelajar, soalan A dah dapat lengkap 6 markah. You see pelajar, as I told you, soalan ini you boleh buat dalam masa less than 10 minutes. If you betul-betul dah tahu semua perkara dalam topik ini. Okay, so kepada pelajar-pelajar yang belajar dengan saya, tolong besok exam, hari ini tolonglah ingat 3 page yang depan nota yang cikgu berikan. That 3 muka surat nota itu sangat membantu anda untuk jawab topik ini. Okay, so please remember whatever notes I gave you dalam 3 page depan dalam nota saya topik ini. Pelajar-pelajar saya. Okay pelajar? Jelas semua? Alright. Okay pelajar, I think I managed to answer the question A. B juga tak sempat. Saya nak you buatlah B. B tu jawapannya kamu kena dapat 12. Saya nak kamu cuba. B tu actually quite simple lah. You all can do. Shouldn't be a problem. Alright.